عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang mengizinkan dan memberi peluang taufik kepada kita untuk teruskan lagi daripada kitab Syarah Alamah Al-Hudhudi ala Sanusiyah pada muka yang 36 cetakan ini. Wa amma burhanu wujubil qidam. Situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadima lakana haditha fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru awit tasalsulu. Adapun burhan, dalil wajib qidam bagi Allah Ta'ala itu, maka dari kerana sesungguhnya kalaulah tiada Tuhan itu qadim, bahkan adalah dia itu baharu, maka berhajat Tuhan kepada muhdis yang mengadakan. Fayalzamud dawru, maka lazim oleh dur, awit tasalsul ataupun tasalsul. Qala syarihu rahimahullah, yakni menghendaki oleh musannif daripada kalamnya tadi, kalau Tuhan tidak qadim, dalil bagi wajib qidam bagi Allah itu, apa dalil Allah bersifat dengan qidam? Kerana kalau Tuhan tidak qadim, Tuhan tidak bersifat dengan qidam, Tuhan tidak qadim, makna Tuhan tu baharu. Kerana tidak ada yang menengahi antara qadim dan hadis, antara baharu dan juga qidam tu tak ada tengah. Kerana sesuatu sama ada dia qadim, sesuatu yang maujud, sama ada dia qadim ataupun dia hadis. Dia sedia, kalau tak sedia dia baharu. Bila kita kata Tuhan tidak qadim, tak sedia, makna dia baharu. Tak ada bahagian ketiga, tak ada. Bila dia baharu, maka berhajat kepada muhdis yang mengadakannya, yang membaharukannya, yang menjadikannya. Maka bila kita kata Tuhan tu baharu, bila dia baharu, dia berhajat kepada yang mengadakannya, dan begitulah seterusnya, dia akan membawa kepada dua, sama ada daur ataupun tasalsul. Andaian Tuhan itu baharu akan membawa kepada sama ada daur ataupun tasalsul. Apa makna dia? Kata syarih, yakni menghendaki oleh musannif, idza thabata wujudu maulana jalla wa azza. Jalla wa azza, buang jalla wa azza. Apabila sabit ada Allah jalla wa azza, yang maha agung, yang maha suci, bima taqaddama, dengan apa yang telah dahulu, minal burhan, daripada dalil-dalil. Bila telah sabit,
ada Allah ini dengan bukti-bukti yang telah disebut dahulu, wajaba an yakuna qadima, maka wajib adalah Tuhan itu qadim. Bila kata Allah Ta'ala ni dia itu ada, dan adanya itu wajibul wujud. Ada Tuhan itu wajibul wujud, wajib ada. Maka tentulah Allah itu qadim, Allah itu sedia kala. Kerana kalau kita tengok Allah, wujud Allah itu bersifat dengan wajib, dengan erti kata ada Tuhan itu mesti. Lazim daripada mesti ada bahawa adanya sedia kala. Ada dia sedia kala. Kalau kita tengokkan dari segi pengisbatan, bila kata wajibul wujud sudah padang dah, cukup dah. Bila kata Allah ni wajibul wujud, wajib ada, makna terkandung dalam makna wajib ada itu, adanya itu tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Kerana sesuatu yang wajib ada ni mustahil tidak ada, mustahil tak ada. Bila mustahil tak ada ni, sama ada tak ada pada awal atau tak ada pada kedian. Tak ada pada awal tu yang kita nama sebagai adam sabiq. Tak ada yang kemudian tu kita panggil adam lahiq. Jadi bila kata wajib ada, maknanya adanya itu tidak sama sekali ada kebarangkalian tiada. Takkan sama sekali adanya Adam, sama Adam yang terdahulu ataupun Adam yang datang kemudian. Maka faham dengan secara lazim, bila kata Tuhan bersifat dengan wujud wajibul wujud, maka tentu dia itu bersifat dengan qidam dan juga baqa. Namun para ulama rahimahullah tidak memadai dengan dalalatul iltizam. Mereka nak sebut secara tafsir juga, secara terperinci juga. Wujud sudah bincang, sekarang kita bincang pula sifat yang mana menguatkan lagi makna wujud Tuhan yang wajibul wujud itu, iaitu wujud Tuhan tidak ada permulaan. Maka dibincangkan sifat qidam. Jadi ini perbincangan sifat qidam. Wajib an yakuna qadima, maka wajiblah Allah itu bersifat dengan qidam. Dia tu qadim. Qadim tu makna al-muttasifu bil qidam, yang bersifat dengan qidam. Wa burhanuhu, dan dalilnya. Dalil Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam, annahu law lam yakun qadiman, annahu law lam yakun qadiman, kalaulah tiada Tuhan itu qadim, lakana haditha, nescaya baharu ia. Sekejap. Nak apa dah? Nak apa? Nak video. Boleh tak lepas ni? Saya ada kelas ni dalam pukul isyak ni, kali tu tak ada sikit minit. Baik. Baik. Saya lepas ada sini pun ada. Saya ni Puspa. Boleh. Kamu boleh. Tak apa, saya jelaskan. Okey. Sambung balik mana ni? Putus. Kat mana tadi? Dia kata law lam yakun qadima lakana haditha, wa burhanuhu, dalilnya annahu law lam yakun qadima, kalau Tuhan itu tidak qadim, lakana haditha, nescaya adalah dia baharu. Jelaslah
Kerana tidak ada bahagian ketiga, tidak ada yang menengahi antara qadim dengan baharu. Bila begitu, walau kana haditha, dan kalau adalah Tuhan itu baharu, laftaqara ila muhdithin, maka berhajatlah dia kepada muhdis. Laftaqara ila muhdithin, kepada yang mengadakan, yang membaharukan, yang mengadakannya. Kenapa? Kenapa setiap yang baharu pasti ada yang mengadakannya, yang membaharukannya? Lima taqaddama, kerana apa yang telah terdahulu, anna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin, kerana telah terdahulu bahawa setiap yang baharu tak dapat tidak ada muhdith, ada yang mengadakan dan membaharukannya. Kita faham dah pada sebelum ni kan, benda baharu pasti ada yang mengadakannya, dia tidak akan terbaharu jadi sendiri. Sebab apa? Kenapa yang baharu perlu kepada muhdis? Sebab apa? Apa sebab? Limadha? Kenapa? Anna kulla hadithin yahtaju ila muhdisin. Kenapa? Kenapa? Apa dia? Ya. Betul lah, kenapa? Betul lah nak cerita. Kenapa setiap yang baharu berhajat kepada muhdis? Sebut dahulu ni, kenapa? Yang baharu yang tiada, lepas tu kenapanya? Betul dah. Apa sebabnya? Satu istilah je. Apa dia? Ada permulaan. Betul lah. Bila ada permulaan, berhajat kepada pencipta. Kenapa? Kenapa yang ada permulaan berhajat pada pencipta? Apa dalil? Apa dia? Tak ingat ni. Tak ingat dalil wujud, dia ingat. Apa sebab dia? Dia satu burhan tu atau satu dalil tu, apa dia? Sebab apa? Tak ada boleh jawab. Apa dia? Tak mari. Apa dia? Ada nak cuba? Kenapa? Apa? Kerana istihalati tarjih biduni murajjih. Sebut dah sunnah ni kan. Kerana mustahilnya tarjih biduni murajjih, terberat tanpa ada yang memberatkan. Kan dia baharu, betul lah awak kata baharu. Bila baharu tentu ada yang baharukan, betul lah. Kenapa yang baharu perlu ada yang membaharukan? Jawapannya kerana mustahil ada yang memberatkan tanpa ada pemberat. Istihalatut tarjih biduni murajjihin. Istihalatu tarjih biduni murajjihin. Boleh saya tanya sekali lagi pula, kenapa istihalatu tarjih biduni murajjihin? Kenapa? Apa dia? Ni tak apa belakang ni. Dok apa? Masa Dr. Kut Ibrahim ajar ni dulu ni mak tahfiz. Kita apa ni? Kita apa sekali dengan syarah. Walaupun tak wajib apa, tapi apa? Kenapa? Apa jawapan dia?
Nak cuba? Apa dia? Dalam dalil wujud ada sebut. Yalzamu alaihi, apa akan lazim pada benda? Sesuatu Ijtima'u mutanafiyain. Apa dia tu? Mutanafiyain tu apa dia? At-tasawi wa rujhan. Sama dan berat. Tak. Ayakuna ahaduhuma musawiyan li sahibihi rajihan alaihi biduni sabab. Iaitu ijtima'u mutanafiyain. Kenapa mustahil tarjih biduni murajih? Kerana ijtima' mutanafiyain. Bila ijtima' mutanafiyain sampai kepada awaliyat, perkara yang mana orang semua berakal tak boleh terima. Tak boleh terima benda yang berlawanan berhimpun kan. Adalah. Tengok dia susunan dalil tu, maknanya disusun satu sehingga sampai kepada dalil awaliyat yang qat'iyah yang tak boleh orang tolak dah. Kenapa? Kerana benda yang sama tiba-tiba terberat dalam masa yang sama. Mana boleh? At-tasawi wa rujhan fi waqtin wahidin, pada satu waktu. Tak boleh. Baik. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, walau kana hadisan laftaqara ila muhdithin lima taqaddama anna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin. Setiap yang baharu tak dapat tidak daripada yang membaharukannya. Wa muhdithuhu mithluhu. Muhdith tadi kita kata hadis ini dia baharu. Bila baharu berhajat pada muhdis. Okey, muhdis ini seperti dia jugalah. Tak? Kita kata hadis tadi dia tidak qadim. Bila tidak qadim dia baharu. Bila dia baharu dia berhajat pada muhdis. Okey, muhdis ni hukumnya macam mana? Sama macam dia. Kalau kita kata muhdis ini qadim, selesailah. Maknanya muhdis yang sebenar, pencipta yang sebenar tu bersifat dengan kidam, dia qadim. Tadi kita katakan Tuhan tu tak qadim. Tak, bila kita kata Tuhan tak qadim, maknanya dia baharu. Bila baharu ada yang mengadakan dia. Okey, yang mengadakan dia tu, kalau kita kata dia qadim, selesailah cerita. Maknanya Tuhan pencipta sebenarnya ialah yang qadim itu. Yang qadim itu. Tapi kita kata tak, qadim bukan sifat, kidam bukan sifat Tuhan. Maka pencipta bagi hadis tadi muhdis juga misluhu, macam dia jugalah. Hukumnya samanya, hukumnya baharu juga. Bila baharu, wa muhdithuhu mithluhu, yang mengadakannya tadi macam dia. Maka bila baharu fayaftakiru ila muhdithin. Muhdith ini berhajat pada muhdith lain pula, sebab dia baharu kan. Bila dia baharu, dia berhajat kepada yang mengadakannya, muhdith pula. Faham okey. Kemudian fa in kana al-amru hakadha, jika adalah perkara itu sedemikian ila ghairi nihayatin, sehingga tidak ada kesudahan, fahuwal musamma bitasalsuli, itu yang dinamakan dengan tasalsul. Kalaulah berterusan, hadis berhajat kepada muhdis, muhdis berhajat kepada muhdis, muhdis berhajat pada muhdis tanpa ada kesudahan, infinity. Tak ada kesudahan. Ila ghairi nihayatin, tanpa ada kesudahan, maka hukumnya apa? Dia akan itu istilah itulah makna tarattubu umurin min ghairi nihayah laha, tersusun perkara-perkara tanpa ada kesudahan. Itu dipanggil at-tasansul. Faham dipanggil tasansul. Wa huwa muhalun, dan tasansul ini muhal, mustahil ada sesuatu kos yang infinity, sebab yang tidak ada permulaan, dia tak akan berlaku. Wa huwa muhal. Kenapa muhal, mustahil? Li'annahu yuaddi ila adamil uluhiyah,
kerana dia membawa kepada tiada ketuhanan. Jadi akan bawa kepada tak ada Tuhan. Andai kata Tuhan ini dicipta oleh Tuhan lain, dan Tuhan lain itu dicipta oleh Tuhan lain, Tuhan lain itu dicipta oleh Tuhan lain, oleh Tuhan lain, oleh Tuhan lain, maka ada tak Tuhan? Tak ada lah. Sebab setiap Tuhan tu ada Tuhan lain. Lepas tu Tuhan lain itu sebenar Tuhan? Tak, ada yang Tuhan lain pula. Dah Tuhan lain itu Tuhan yang sebenar ke? Tidak, ada Tuhan lain pula. Tak selesai. Bila tak selesai, Tuhan tu ada tak? Jawapannya tak ada lah. Tuhan tu tak ada, adanya hantu. Terbalik kepada Tuhan, hantu. Tak ada Tuhan. Betul ke tak ada Tuhan? Mustahil. Kalau tak ada Tuhan, tak akan ada alam. Andai kata sesuatu pencipta itu, dia itu baharu, tentu dia ada penciptanya yang buat dia. Tak? Okey, yang nak buat dia mesti baharu juga. Makna ada pencipta lain yang buat dia. Pencipta lain tu ada pencipta lain pula buat dia. Ada pencipta lain pula, ada pencipta lain. Makna ada tak? Tak ada lah. Takkan ada. Andaian ada sesuatu sebab-sebab yang tidak ada permulaan, itu mustahil. Faham Seperti contoh saya sebut sebelum ni lah. Kita ni ada, sebab kita ada ialah mak ayah kita. Mak ayah kita ada kerana mak ayah dia ada, iaitu datuk nenek kita. Datuk nenek kita ada kerana mak ayah dia ada, itu moyang kita. Lepas tu moyang kita ada kerana ada mak ayah dia. Mak ayah dia ada kerana ada mak dia. Jadi sebelum lahir kita, kena lahir mak ayah kita dulu kan, baru kita ada. Sebelum mak ayah kita lahir, kena ada nenek dengan datuk kita dulu kan. Sebelum datuk dan nenek kita ada, kena lahir sebelum tu. Andai kata tidak habis kepada Adam dan Hawa, makna Adam dan Hawa sebelum lahir tu ada yang melahirkan dia, dan sebelum tu ada yang melahirkannya, dan sebelum tu ada yang melahirkannya. Awak bayangkan kalau tidak ada kesudahan, lahir tak kita? Sebelum tu tak lahir lagi sebab sebelum tu tak ada. Sebelum tu pun tak lahir lagi kerana sebelum tu ada. Kalau tidak ada permulaan, boleh lahir tak kita? Tak boleh lah. Faham tak ni? Ke boleh lahir? Takkan boleh lahir. Sebab apa? Sebab sebelum tu tak lahir lagi. Dah nak lahir sebelum tu tak lahir lagi. Nak lahir sebelum tu tak lahir lagi. Tak ada mula ni, tak ada mula. Maka tak akan ada kita. Sebab itu dia kena habis kepada permulaan. Okay? Jadi yuaddi ila adamil uluhiyah, membawa kepada ketiadaan ketuhanan, tak ada Tuhan. Wadzalika, dan demikian itu, wadzalika ay bayanu kaunihi yuaddi ila adamil uluhiyah. Demikian mana? Demikian keterangan bahawa keadaan itu membawa kepada tiada Tuhan itu, li'annahu wadzalika li'annahu yata'ala an yatawaqqafa wujuduhu ala wujudi alihatin qablahu la nihayata laha. Wa dzalika li'annahu, dan demikian itu, iaitu tasalsul ni membawa kepada tak ada Tuhan ni kerana ya ta'ala. Ya ta'ala dengan makna mustahil, maha suci, bahawa terhenti adanya Tuhan, adanya Allah itu terhenti atas adanya Tuhan-Tuhan lain sebelumnya, tanpa ada kesudahan, tanpa ada nihayah. Mustahil, tak boleh terima. Maha suci ada Tuhan ni, nak ada Tuhan kena ada Tuhan-Tuhan lain yang tidak ada permulaan. Takkan berlaku lah. Dari segi hakikat tak berlaku, dari segi akal pun benda tu mustahil akal. Maknanya ada sesuatu yang kewujudannya terhenti atas ada sesuatu yang tidak ada permulaan. Macam kita lah, kewujudan kita terhenti atas mak ayah yang tak ada permulaan, susunan nenek moyang yang tidak ada permulaan, tu tak ada. Itu mustahil. Wa wujudu ma la nihayata lahu, dan ada perkara yang tidak ada kesudahan itu muhalun. Adanya perkara yang tidak ada kesudahan, tidak ada sudah, itu mustahil.
Ini tak ada sudah fi zamanil madhi, pada tempoh yang dahulu. Kita perbincangan tentang kos, sebab. Jadi al-asbab, sebab-sebab ataupun kita kata sesuatu kesan. Jadi mustahil ada tersusun yang atau kewujudan yang tidak ada kesudahan itu pada zamanil madhi, pada pihak yang terdahulu. Adapun pada masa akan datang, pada fi zamanil mustaqbal, itu harus. Contoh nikmat syurga dan azab neraka kan. Nikmat syurga ni dia sesuatu yang ada, yang tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan lah tu. Tapi pada masa yang mustaqbal, masa yang mendatang, itu harus. Allah Ta'ala jadikan ahli syurga dan nikmat syurga tersebut kekal, dengan makna dapat nikmat yang tidak putus-putus. Itu harus akal menerimanya, boleh terima. Tetapi sesuatu kesan yang disabitkan oleh sesuatu yang terdahulu, hak tu mustahil. Jadi tasalsul fi zamanil madhi dia panggil. Tasalsul pada pihak dahulu itu yang mustahil. Itu yang tak boleh, tak akan berlaku. Tak akan berlaku tasalsul yang tidak ada permulaan. Tasalsul wujud ni, tasalsul wujudi. Adapun pada fil mustaqbal, hak tu harus. Okey. Wa wujudu ma la nihayata lahu, dan adanya perkara yang tidak ada kesudahan itu muhalun, mustahil, yakni perkara yang tidak ada kesudahan fi zamanil madhi, pada tempoh yang terdahulu. Wal mutawaqqifu 'alal muhali muhalun, dan sesuatu yang terhenti atas perkara yang mustahil, perkara itu juga mustahil. Wama wal mutawaqqifu 'alal muhal, mana yang mutawaqqif 'alal muhal? Mutawaqqif 'alal muhal iaitu tidak kidam, tidak bersifat dengan kidam kan. Maknanya akan bersifat dengan baharu. Bila baharu akan bawa kepada tasalsul. Tasalsul itu mustahil. Maka sesuatu yang terhenti atas mustahil, hukumnya mustahil jugalah. Tidak kidam tu mustahil juga. Mustahil Tuhan tidak kidam. Tu wal mutawaqqifu 'alal muhali muhalun, sesuatu yang terhenti atas mustahil, maka perkara itu pun mustahil. Wa in kana al-amru yantahi ila 'adami mutanahin. Wa in kana al-amru, dan jika adalah perkara itu yantahi berkesudahan, ila adami mutanahin, kepada tidak ada kesudahan. Ya. Salam. Wa yalzamu an yakuna wujuduna, situ wa yalzamu an yakuna wujuduna, dan lazimlah bahawa ada kita itu muhalan. Bila kita kata Tuhan ini tidak qadim, tidak qadim, maka akan bawa kepada Tuhan tu baharu. Baharu akan bawa pada tasalsul. Okey. Maka lazimlah an yakuna wujuduna muhala, bahawa wujud kita akan jadi mustahil juga. Kita tak wujud jugalah. Kita tak wujud juga, muhal. Kok mana? Litawaqqufihi, kerana terhentinya wujud kita, ala wujudil ilah, atas adanya Tuhan, al mutawaqqifi alal muhal, Tuhan yang terhenti wujudnya atas perkara mustahil. Nampak? Dia kata kalau Tuhan ni tak bersifat dengan kidam, makna dia baharu. Bila baharu, makna akan lazim berlaku tasalsul. Dan tasalsul ni mustahil, maka baharu Tuhan pun mustahil. Kita ni terhenti atas ada Tuhan kan? Ada kita terhenti atas adanya Tuhan. Nak ada makhluk ni kena ada Tuhan yang menciptanya, pencipta itulah. Jadi kalau pencipta tadi dia itu baharu, dan baharu dia membawa pada mustahil, maka baharu Tuhan tu mustahil. Dan kalau Tuhan tu dia itu bersifat dengan baharu,
Kita ada tak? Kita takkan ada lah. Kerana nak ada kita berhajat kepada ada Tuhan yang mencipta. Kalau Tuhan yang mencipta tu baharu, akan bawa pada mustahil. Bila mustahil, Tuhan baharu pun mustahil. Bila begitu takkan wujud kita. Faham Okey. Maka wa yalzamuhu an yakuna wujuduna muhalan litawaqqufihi litawaqqufi wujudina ala wujudil ilah. Atas adanya Tuhan al-mutawaqqifi 'alal muhal, yang terhenti wujud Tuhan itu atas mustahil. Wal mutawaqqifu 'alal muhali muhalun. Sekali pula dak? Diulang sekali lagi ke dak dah? Ulang sekali lagi ni. Wal mutawaqqifu 'alal muhali muhalun. Dan yang terhenti atas mustahil itu mustahil juga. Yang terhenti atas mustahil itu mustahil juga. Okey. Wa in kana al-amru yantahi ila adami mutanahin, dan jika adalah perkara itu terhenti ila adami mutanahin, kepada ketiadaan sudah. Berhenti kepada ketiadaan sudah. Berhenti tapi benda tak ada sudah. Tak ada sudah. Tadi tak ada tak ada sudah juga, tak ada nihayah. Adamu nihayah. Ini adamu nihayah dengan maksud dia akan berpusing. Dia berhenti sesuatu ila adami mutanahin, kepada suatu yang tidak ada penghujung. Fayalzamud dauru, maka lazim oleh daur. Dia kalau dalam Sanusiah dia jelas sikit, dia kata macam mana? Kerana perkara ni, andai kata sesuatu itu wujudnya terhenti atas yang lain, maka sama ada berlaku dua andaian. Perkara yang dia terhenti atasnya itu sama ada berturutan, berangkaian tanpa ada kesudahan, ataupun dia itu akan kembali kepada yang awal. Kembali kepada yang awal, maknanya berlaku daurah. Kerana ihtimal akal dua saja. Sama ada rantaian yang tidak ada kesudahan atau rantaian yang berputar. Dia tak ada andaian yang ketiga. A buat B, buat C, buat D sampai tidak ada penghujung. Ataupun ada yang kedua, A buat B, B buat A, atau A buat B buat C, C buat A. Boleh berlaku, nak banyak mana pun boleh. Cuma dia akan kembali kepada yang pertama. Jadi yang pertama tadi, tarattubul umur ila ma la nihayata laha ma'a adami ruju'in ila al-awwal, tanpa kembali pada yang pertama. Yang ni dengan kembali kepada yang pertama. Kalau kembali balik, dia akan jadi rantaian yang berpusing, yang dipanggil dengan daur. Fayalzamud dauru. Apa itu daur? Wa haqiqatud dauri, hakikat daur itu tawaqqufus syai'i ala ma yatawaqqafa alaihi. Tu engkah dia takrif. Jadi istimewa matan ataupun syarah Hudhudi ni, antaranya ialah takrif dia itu takrif yang kita kata ringkas. Takrif yang ringkas, yang padat. Tawaqqufu syai' ala ma yatawaqqafu alaih, terhenti sesuatu atas apa yang terhenti ia atasnya. Tawaqqufu syai'i, terhenti sesuatu, ala ma tawaqqafa, alama, terhenti sesuatu. Kita letak sesuatu tu A. Terhenti sesuatu, yakni terhenti A. Alama, atas ma tu kita letak B. Terhenti A atas B. Ma yatawaqqafa alaihi, atas apa yang terhenti A atasnya. Terhenti A atas B. B ni terhenti A atasnya.
Tawaqqufu syai' ala ma, atas barang, atas sesuatu. Sesuatu mana? Allazi tawaqqafa asy-syai'u alaihi ala ma. Ala allazi tawaqqafa asy-syai' alaihi ala ma. Terhenti sesuatu atas barang. Barang ni B lah. B yang terhenti, tawaqqafa fa'il dia ialah syai'. Yang terhenti oleh syai' alaihi alama. Boleh tak? Tepat rujuk dhamir tu. Terhenti sesuatu, tawaqqufu syai'i ala ma tu kena kepada B lah kita ambil. Tadi syai' tu kata A kan. Ma tu kena B. Tawaqqafa barang yang terhenti oleh A. Oleh syai' itu alaihi ala alama. Jadi A berhajat pada B, B berhajat kepada A. Jadi musing lah. Okay. Wa huwa muhalun, dan itu mustahil. Wa huwa muhalun. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi taqaddumu syai'i ala nafsihi wa ta'akhkhuru anha. Wa ta'akhkhuru anha. Betul situ. Lepas tu silap sikit tu bukan ma, imma. Kenapa mustahil? Kerana yalzamu alaihi taqaddumu syai'i ala nafsihi wa ta'akhkhuruhu ay wa ta'akhkhuru syai' anha ay an nafsihi. Boleh. Taqaddumu syai' ala nafsihi wa ta'akhkhuruhu ay wa ta'akhkhuru syai' anha an nafsihi. Apa sini kita panggil? Berlaku apa? Apa dia? Kita berlaku apa kita panggil ni? Berlaku apa dia? Ya? Pusing tak bukan ni ayat ni. Taqaddumu syai' ala nafsihi wa ta'akhkhuru anha. Apa panggil apa ni? Apa dia? Apa istilah dia panggil? Tadi sebut dah tadi. Apa dia? Ente sebut jawapan tadi, jawapan lain dia benda. Ijtima' mutanafiyaini ataupun naqidaini. Taqaddum wa ta'akhur. Ijtima' mutanafiyain itu. Kalau saya tanya soalan, li bayyin wajhu istihalati daur. Terangkan wajah mustahil daur. Nak jawab kan? Orang tulis macam-macam, senang je, sepatah je. Kenapa? Yuaddi ila ijtima'i naqidain atau ijtima'i mutanafiyan. Itu je. Kerana daur ni membawa kepada berhimpun dua yang berlawanan. Mana berlawanan? Terdahulu sesuatu atas dirinya dan terkemudian dia daripadanya. Tu baru nak syarah pula. Syarah pula. Tapi nak kita dapat faham tak faham dari situ tak ni? Kita boleh jawab tak? Kenapa mustahil daur? Kat mana daur tu mustahil? Kerana berlaku ijtima'un naqidain. Apa yang berlaku pada daur? A buat B, B buat A. Maka A mendahului B kerana A telah buat B, dan B mendahului A kerana B buat A. Jadi A bersifat dengan mendahului dan terdahulu. Mendahului dan terkemudian. Baru tu mendahului dan terkemudian. Macam mana dia mendahului? Kerana dia yang membuat B. Kerana dia kena ada dulu baru dia buat B. Dan dia terkemudian kenapa? Kerana B kena ada dulu baru buat A. Jadi dia bersifat dengan taqaddum dan ta'akhur fi nafsil waqti, pada masa yang sama.
Faham? Dengan jihad yang sama. Mustahil. Dia mendahului dirinya dan terkemudian daripada dirinya dalam waktu yang sama. Apa tak tu? Tak ada whiteboard Ada whiteboard dalam tak? Tak ada. Memang tak ada sini. Tak payah. Ni start kena tulis. Yang kena lukis. Jadi awak kena sediakan papan putih dalam minda masing-masing. Dalam minda masing-masing. Ni pula buat tayangan gini. Awak boleh tengok video-video lain saya lain banyak dah tu. Kalau tidak ni saya boleh lukis sini je. Saya buat di iPad saya je. Tapi fahamlah kenapa sesuatu itu kita kata taqaddumu syai' ala nafsihi wa ta'akhuruhu anha. Faham okey. Li'annahu yalzamu alaihi taqaddumu syai' ala nafsihi wa ta'akhuruhu anha, kerana lazim atasnya mendahului sesuatu atas dirinya dan terkemudian sesuatu atas dirinya. Mana boleh berimpung, itu mustahil dia. Jadi apa nama ni? Itu daur. Kemudian daur pula imma bimartabataini fil itsnaini, sama ada dengan dua martabat. Dua martabat. Fil itsnaini, pada dua perkara. Kalau dua perkara, dua martabat. A nisbah kepada B, dia ada dulu baru ada B. B nisbah kepada A, B ada dulu baru A ada. Jadi martabat satu tu dia mendahului, satu tu dia kemudian. Kalau dua perkara dengan dua martabat. Au bimaratiba fi akthar min dhalik, atau dengan lebih daripada, atau dengan beberapa martabat jika pada yang lebih daripada demikian itu. Kalau lebih pada dua, sebab daur ni kita boleh buat lebih. A buat B, B buat A. Sekali dipanggil daur basit. Basit ni makna selapis. Basit ni makna simple. A buat A buat B, B buat A. Daur basit. Dia ada satu lagi daur murakkab. Murakkab ni dia tersusun daripada lebih daripada dua. A buat B, B buat C, C buat A. Jadi ada lebih pada dua martabat tu, kerana ada martabat A dengan B, lepas tu pula B dengan C, kemudian C dengan A. Buat lebih pun tak apa, lebih lagi pun boleh. A, B, C, D, pusing balik. Nampak Maka di situ mustahil daur ini sama ada dengan dua martabat ataupun lebih. Fi aktsara min dzalik, pada yang lebih daripada dua. Fa inka, boleh faham? Jadi itu mustahil. Ada ke orang kata daur ini berlaku? Jadi dalam kalam falsafah, benda tu berlakulah dalam perhujahan mereka. Siapa buat alam? Alam lah. Alam buat diri dia sendiri. Alam buat diri dia sendiri. Alam ini membuat diri dia sendiri. Macam mana? Dalam keadaan dia belum ada, tiba-tiba berlaku letupan nova, letupan nova, supernova explosion, dengan bertindak sendiri mengadakan diri dia. Konsep dia tu konsep asal tak ada, buat. Siapa buat? Dia yang tak ada, asalnya membuat dirinya. Konsep dah juga. Kalau ada sesuatu yang lain, itu tidak melibatkan berpusing pada diri dia, itu benda lain lah pula. Tapi mereka kata dalam dalaman itu sendiri, atau dia sendiri yang mengadakan. Jadi golongan-golongan etis dia kata alam ni ada sendiri, dia mengadakan diri sendiri. Ada sendiri maksudnya mengadakan diri sendiri. Dia kata tak terima ada yang mencipta lain daripada Allah. Tuhan ni tak ada. Jadi dia ada dengan sendiri. Ada dengan sendiri, biduni murajjah itu mustahil. Dia kata wah tak apa, dia mengadakan diri sendiri.
Kita kata tarjih biduni murajjih tu mustahil. Dia kata bukan tarjih murajjih, tapi dia mengadakan diri sendiri pusing kepada daur. Maka benda itu juga mustahil. Okey. Fa in kana fa idza kana al-hudutsu yuaddi ila ad-dauri aw at-tasalsulil muhali, dan bila ada, dan maka jika adalah hudus baharu itu yuaddi ila ad-dauri, membawa kepada daur, aw at-tasalsulil muhal, ataupun tasalsul yang muhal, lazima, jawabnya lazima an yakuna muhalan, maka adalah perkara hudus itu mustahil juga. Hudus membawa kepada dur atau tasasul. Dur dan tasasul ini mustahil. Kenapa? Kerana kita kata tadilah, berlakunya tanaqud, ijtima'u diddain. Maka hudus yang membawa kepada dur tasasul pun, hudus pun mustahil juga. Lazima an yakuna muhalan. Wa idza kana istahala wa idza istahala al-hudutsu, bila mana mustahil baharu, ta'ayyana al-qidamu, bila baharu tu mustahil. Tak boleh terima tu hang ni baharu, kerana baharu ni bawa kepada dur dan tasasul yang mustahil. Maka baharu pun mustahil. Maka kalau tak mustahil, tentu dia itu qadim. Tentu dia qadim. Idh la wasitata bainahuma, kerana tidak ada yang menengahi antara qidam dan hudus, antara sedia dan baharu tak ada pertengahan. Kalau kita kata mustahil baharu, tentu qadim dia. Wa huwal matlub, dan itulah yang dituntut, iaitu qidam itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa amma burhanu wujubil baqa, wallahu taala a'la wa a'lam. Boleh tak? Lepas dua ni mudah sikit. Pertama tadi tarjih biduni murajjih pada masalah burhanu wujubi al-wujudi. Burhan wajib bersifat wujud kan. Lepas tu selesai masalah dua tasasus, selesai lah kat gigi pun. Bakok pun, mukhalafah pun yang akan kembali pada dua tasasul juga. Kembali pada dua tasasul juga. Okay, ada soalan? Soalan lain tak ada? Ni ada nak tanya? Ada kalau tak ada sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.